ni saya banyak tengok dekat student. Sebab mereka paling dekat dengan saya kan. Saya duk explain dekat mereka, saya tak ada tengok sidang penonton kat rumah. Sorry ya. Tapi perbincangan saya harap sidang penonton dapat. Cuma saya nak schedulekan balik supaya jadi cantik balik. Sebab tadi nak bagi nampak. Okay. Dalam perenggan yang ketiga yang saya suruh pegang tadi, sekarang kita tengah cakap pasal semayang Zuhur. So semayang Zuhur, dia punya sejarah dia adalah tentang Nabi Ibrahim. So Nabi Ibrahim, kita dah cerita dalam pertemuan yang lalu bagaimana yang kata peristiwa matahari gelincir tu berlaku peristiwa apa, iaitu peristiwa sembelihan Nabi Ismail. Kenapa peristiwa itu besar, kita dah cerita dah. Kerana seorang ayah ada gap dia dengan anaknya dan sebagainya, itu memerlukan pengorbanan yang sangat besar. Sangat besar. Sebab kalau kita ambil pun dalam kisah-kisah yang lain, seperti contoh kisah Nabi Yaqub. Nanti saya akan cerita. Pegang kat situ. Nanti peringat balik kalau saya takut lupa. Nabi Yaqub, sebab dia berpisah dengan siapa? Anaknya Nabi Yusuf. Itu saya akan cerita nanti insya-Allah. So kalau kita tengok sejarah tu nanti, kita akan nampak lagi sekali betapa besarnya benda tu. Okay. So kemudian saya pindah pula dalam kitab, dalam buku saya tulis kata Nabi Ibrahim biasa dihalau oleh ayahnya. So saya nak beritahu kata ayah dekat situ, saya tulis ayah. Sebahagian ulama sebut, tetapi lebih banyak ulama berpegang dengan bapa saudara. Kenapa bapa saudara? Kerana bapa saudara ini boleh jadi dia sembah berhala. Sebab macam Nabi kita, ayahnya Abdullah tidak sembah berhala, tapi pakcik dia Abu Lahab sembah berhala, betul? Dan pakcik-pakcik yang lain lah sembah berhala. So bila jadi macam tu, mustahil seorang Nabi ayahnya menyembah berhala. Sedangkan Azar ni dia tukang buat berhala, bukan saja sembah, buat. So lagi tak logik. Faham tak maksudnya? Macam satu kan Nabi kata, siapa yang buat baik, dia buat baik, disebabkan dia buat baik, orang ikut buat baik tu. So dia akan dapat pahala double. Boleh faham tak? Kalau orang buat jahat, Nabi kata, so dia pun akan dapat double juga buat jahat tu. Sekarang ni dia buat berhala, bukan double lagi. Dah trilion, kuadrilion, apa tak tahulah bahasa dia. Dah banyak dah. Jadi mustahil daripada situ lahirnya Nabi Ibrahim. So itu saya nak bagi clear dekat situ. So patah balik pula nak bagi clear lagi sekali. Ingat ketika mana ni hadis pula, ni sirah pula, apa dia? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdagang bersama pakcik dia. Siapa nama pakcik dia yang sayang dekat dia? Nama dia Abu Talib. Abu Talib ini ketika mana bawa Nabi pergi ke Syam, kemudian berjumpa dengan Buhaira. Buhaira datang daripada perkataan Bahrun laut, Buhaira lautan ilmu. Dia alim. Sebab tu dia kenal Nabi. Dia tengok awan, dia nampak awan ikut Nabi. Faham tak? Dia nampak awan ikut Nabi. Lepas tu dia tengok Nabi tak tengok gereja, dia tunggu kat gereja, dia sediakan makanan kat gereja. Nabi tak makan dekat gereja, Nabi duduk luar, Nabi sanggup tak makan. Orang lain semua makan, Nabi tak makan, Nabi duduk. Sedangkan umur Nabi baru 12 tahun. Nabi baru 12 tahun. So tanda-tanda kenabian tu ada dekat Nabi. So bila dia nak pastikan Nabi ni betul atau tidak, rambut dah betul, muka dah betul, perwatakan dah betul, tengok pula sentiasa ke arah Kaabah, sentiasa ke arah Mekah, jatuh hati cinta Nabi dekat Mekah. Nak tengok betul ke tak, kena tengok tanda-tanda yang orang lain tak tahu, yang dia je tahu. Kat mana tanda tu nak tengok? Ni, dia panggil apa? Khatmun nubuwah. Tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda Nabi yang lain sebahagiannya di tangan. Nabi-Nabi lain tanda-tandanya di tangan. Kenapa? Tengok hadis Nabi masa Nabi pergi dekat Isra' Mi'raj. Nabi sampai dekat Masjidil Aqsa, Nabi kata apa? Aku tahu, kata yang semua yang ada dengan aku nak sembahyang berjemaah dengan aku ni, semuanya Nabi-Nabi, tapi aku tak kenal mereka. Aku tahu mereka Nabi sebab aku tengok mereka ada tanda dekat tangan. Sebab tu kalau kita tengok cerita orang putih, contohnya cerita Arrogant yang naga tu kan, dia ada buat tanda dekat tangan juga. Nampak tak? Dia ada buat tanda dekat tangan juga. Sebab saya yakin kalau buka dalam kitab Bible, kitab Taurat, mesti akan tulis benda yang sama. Nabi-Nabi ada tanda dekat tangan. Contohnya siapa? Nabi Uzair, tanda dia dekat tengkok dia. Dia ada tanda macam bulan sabit, bercahaya bulan sabit, tanda kenabian. So Nabi kita ada tanda kenabian. Belakang ni besar teluk burung puyuh, dia ada bulu-bulu kecil sikit, warna kemerah-merahan sedikit. Di antara dua, baina katifai, di antara dua dia punya bahu dia ni ada tengah-tengah ni, ada ulama tunjuk. So dia nak tengok yang tu je, sebab orang biasa tak akan tahu. So bila dia nak pergi dekat dengan Nabi, terus Abu Talib dan rombongan Mekah keluarkan pedang, kepung Nabi. Tanya dia, kenapa nak sentuh? Buhaira tanya, budak ni, dia siapa dengan kamu? Apa jawab Abu Talib? Ini anak aku. Nampak tak?
Itu bukan anak dia. Itu anak saudara. Tapi memang budaya orang Arab dia akan jadi macam tu. Ini anak aku. So kalau ini anak aku siapa? Aku bapak dia. Boleh faham? Aku bapak dia. Apa jawab Buhairah bila dia dengar itu? Apa jawab Buhairah bila dia dengar itu? Mustahil budak ni ada ayah. Ayah dia sudah wafat. Nampak tak? Pengetahuan ni apa? Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah sebut dalam Quran, orang-orang yang Allah bagi kitab kenal Nabi lebih daripada mereka kenal anak mereka. Anak mereka duduk dalam perut isteri daripada mereka tak tahu rupa dia macam mana. Tapi Nabi kita, ayah dia dah meninggal pun orang dah tahu walaupun tak pernah jumpa. Nabi mana bisa keluar ke Syria, itu first time Nabi keluar ke Syria umur 12 tahun. Itu pun orang tahu kata ayah dia dah meninggal. Nampak tak? So Buhairah abang kata apa? Mustahil dia ada ayah kerana ayah dia dah meninggal. Pasal apa dia kata mustahil dia ada ayah? Sebab Abu Talib tadi mengaku kata aku ayah dia. Nampak tak? So memang budaya orang Arab dia menjadi bahasa bapa. Ja, buah tu basuh dulu ja. So ulama berat mengatakan buah tu basuh dulu. Dia orang potong dia orang tak basuh. Bapak saudara Nabi Ibrahim. Jelas? Baik. Dengan itu kita travel pula sebelum lagi kita nanti kita kata apa? Ketika mana Nabi Yaqub alaihissalam dia kehilangan anaknya bernama Nabi Yusuf. Pasal apa dia kehilangan anak dia bernama Nabi Yusuf? Apa berlaku pada Nabi Yusuf? Nabi Yusuf telah dibuang masuk ke dalam perigi. Siapa yang buang dia? Yes, exactly correct. Adik-beradik dia yang buat dia. Jadi ayah dia tak tahu komplot adik-beradik dia apa. Alright? So saya berhenti di sini.